Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia loading sikit. Okay, baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapnya suara jelas, suara clear, insyaAllah. Saya tak pastilah kalau nampak tajuk ke tak. Tapi pertama-tamanya saya nak ucapkan selamat datang kepada yang bersama-sama menonton pada tengah hari ini, insyaAllah, jam 12 tengah hari. Jadi ini adalah program yang dianjurkan oleh Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan Jemaah, iaitu program Ihya Jumaat, dan kita akan meneruskan sesi tazkirah online. Di pada hari ini insyaAllah saya dijemput oleh pihak sekolah, iaitu Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan Jemaah. Iaitu topik kita pada hari ini insyaAllah kita akan membicarakan berkenaan topik ibrah kisah ahli sihir. Sebelum tu boleh saya tahu adakah suara saya jelas ataupun suara saya tidak clear? Kalau mungkin ada suara saya tidak jelas, boleh maklumkan supaya saya kuatkan suara saya, insyaAllah. Okay, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan sama-sama kita sebut kembara, ataupun kita akan sama-sama explore salah satu babak yang ada dalam Al-Quran. Seperti yang kita maklum, Quran ini dia banyak kisah ataupun banyak cerita-cerita yang kita dapati. Antaranya kita akan temui kisah Zulkarnain. Dan barangkali kalau kita membaca Quran, kalau kita membaca surah Al-Kahfi pada hari ini, kita akan berjumpa dengan kisah Nabi Khidir. Nabi Khidir berjumpa dengan Musa AS. Dan kalau kita baca juga surah Al-Kahfi pada hari ini, kalau kita meneruskan rutin yang baik, kita meneruskan tabiat-tabiat agar kita mendapat perlindungan daripada fitnah Dajjal, iaitu kita membaca surah Al-Kahfi, kita akan jumpa juga dalam surah Al-Kahfi cerita berkenaan Ashabul Kahfi, iaitu kita sebut sebagai pemilik gua. Ashabul Kahfi ni dia merujuk kepada makna pemilik gua, ataupun kita faham lepas kita dengar cerita berkenaan Ashabul Kahfi ni, kita tahulah cerita berkenaan 7 orang pemuda. Macam mana kita tahu tentang 7 orang pemuda? Iaitu melalui kita dengar kuliah-kuliah, ustaz-ustaz selalu cerita, yang mana kalau kita baca dalam Quran, dalam mushaf, kita tidak akan temui Quran menceritakan berkenaan berapa ramai orang, berapa ramai Ashabul Kahfi, tapi daripada dapatan bantuan daripada kitab-kitab sebelum, kitab-kitab samawi sebelum, kita akan dapati bahawa Quran membantu kita, kitab-kitab lama membantu kita memahami Quran, bahawa Ashabul Kahfi pandangan yang kita sebut sebagai pandangan yang disepakati bahawa jumlah pemuda Ashabul Kahfi ada 7 orang. Jadi berdasarkan kisah-kisah yang kita ketahui, ini antara fakta yang mungkin saya boleh kongsikan. Kalau kita belik, kita teliti, kita akan dapati bahawa 1/3 daripada konten Quran adalah berkenaan kisah-kisah, ataupun kalau kita sebut dalam bahasa akademiknya, 1/3 daripada konten Quran ada elemen sejarah. Walaupun begitu, Quran bukan buku sejarah. Quran adalah kitab hidayah. Sebab kalau kita baca Quran, kita akan dapati bahawa dia tak sama seperti sejarah yang kita pelajari. Sebab kalau sejarah yang kita pelajari, penceritaan dia mengikut kronologi, dan penceritaan dia akan ceritakan berkenaan biodata, dan dia akan ceritakan tentang watak-watak penting, dia akan highlight pada watak-watak penting. Jadi di sini kita jelas bahawa Quran ini dia adalah kitab hidayah. Walau bagaimanapun, dia menggunakan sejarah supaya kita mendapatkan petunjuk. Dan kalau kita teruskan pembacaan kita dalam Quran,
saya percaya kita semua akan jumpa ataupun temui banyak sangat nama Musa. Hampir dalam setiap surah ada disebutkan nama Musa alaihissalam. Ini berdasarkan apa yang saya temui daripada surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, Al-Ma'idah dan sebagainya. Ada semua kisah berkenaan Musa alaihissalam. Dan kalau kita lihat dalam surah Al-Ma'idah, dalam surah Al-Ma'idah ada menceritakan berkenaan babak Musa alaihissalam mengajak kaumnya masuk ke dalam Baitul Maqdis. Sebab dah dijanjikan, memang ada disebutkan, dijanjikan bahawa Baitul Maqdis ataupun Jerusalem pada ketika itu akan diduduki oleh Bani Israel. Waalaikumsalam Puan Siti Makisen. Saya teruskan. Jadi sebab itu mereka orang Yahudi ataupun orang Israel yang kita kenal hari ini, mereka masih memegang kepercayaan bahawa Baitul Maqdis ataupun Jerusalem adalah kota yang dijanjikan kepada mereka. Sedangkan ketika mana Allah sudah menjanjikan dan memberikan kota tersebut kepada mereka, kita dapat lihat dalam surah Al-Ma'idah apa sikap mereka. Sikap mereka adalah mereka berdoa dalih. Mereka berkata dengan Nabi Musa, wahai Musa, kami takut dalam kota tu ada orang yang gagah. Kami ni mana pandai berlawan dan sebagainya. Boleh kita akan temui dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-21. Ada diceritakan berkenaan Nabi Musa mengajak kaumnya, Bani Israel, untuk masuk ke dalam kota Baitul Maqdis. Dan kita akan jumpa juga beberapa babak berkenaan Nabi Musa alaihissalam, dan babak yang kita boleh katakan antara yang paling penuh penceritaan ataupun kita nampak sekurang-kurangnya dia ada flow kronologi sekurang-kurangnya, iaitu dalam surah Al-Qasas. Dalam surah Al-Qasas menggambarkan, menceritakan berkenaan babak ibu Nabi Musa, sebab pada ketika itu Firaun ini dia memerintahkan, dia buat satu, kita sebut bukan manifesto, dia memerintahkan satu arahan supaya mana-mana orang yang mana-mana bayi yang baru lahir pada ketika itu, terutamanya bayi lelaki, akan dibunuh. Dan pada ketika itu ibu Nabi Musa ni ketakutan. Dia macam takutlah, macam sayang ni takkan nak bunuh, susah payah lahirkan. Dan kemudian Allah memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa untuk apa? Untuk mengalirkan di sungai Nil. Yang mana kalau kita baca surah Al-Qasas, kita baca terjemahannya juga, kita akan dapati ada satu flow sekurang-kurangnya menggambarkan daripada bermula Nabi Musa lahir hinggalah kepada Nabi Musa sudah mencapai umur dewasa. Namun ada dua babak yang saya kira cukup menarik dalam Quran yang menceritakan berkenaan Nabi Musa alaihissalam, yang mana babak ini tak diceritakan dalam surah-surah yang lain. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan, hadirin-hadirat sekalian pernah menonton cerita Moses, baru-baru ni saya dengan sahabat saya ada menonton cerita Moses. Dia tak adalah tajuk dia Moses. Satu pada tahun 2006. Saya tak ingat tajuknya apa. Tapi dia menceritakan berkenaan babak Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ada dia menggambarkan mukjizat Nabi Musa yang 9, iaitu belalang datang, sungai Nil jadi warna merah darah, dan pelbagai lagi mukjizat yang lain. Tapi tak digambarkan, tak dipertontonkan dengan babak Musa menentang ahli sihir. Dan babak ini kita hanya akan temui dalam surah Asy-Syu'ara dan juga dalam surah Thaha. Dalam surah Thaha dan juga dalam surah Asy-Syu'ara ada menggambarkan, ada mempertontonkan kepada kita babak Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan Firaun. Dan walaupun babaknya sama, namun ada metodologi yang berbeza. Allah SWT ni bila mana dia meletakkan satu babak dalam suatu surah, Allah ni dia mempunyai kebijaksanaannya tersendiri yang kita perlu kaji. Kenapa dalam surah-surah lain tak ada babak Nabi Musa berhadapan dengan Firaun? Kenapa dalam surah Asy-Syu'ara sahaja dan dalam surah Thaha? Dan ini satu perkara yang menarik. Kalau kita lihat surah-surah dalam Quran, kita akan dapati bahawa surah-surah dalam Quran ini, kan kalau kita belajar sejarah ataupun kita belajar apa-apa disiplin ilmu pun, kalau contoh kita tulis esei ataupun kita tulis artikel, contoh artikelnya bertajuk contoh Fakhrul Islam, contoh
Artikelnya bertajuk Fakhrul Islam. Seharusnya lah dalam artikel tersebut ataupun dalam karangan tersebut mesti ada cerita tentang, sebagai contoh, cerita tentang bagaimana Fakhrul Islam lahir, pada tahun berapa dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat dalam surah-surah Al-Quran, sebagai contoh surah Ibrahim. Dalam surah Ibrahim ada beberapa babak yang menceritakan berkenaan nabi-nabi lain, dan antara nabi yang disebutkan dalam surah Ibrahim sebagai contoh ada menceritakan berkenaan Nabi Musa. Dan kalau kita lihat dalam surah Hud sebagai contohnya juga, kita akan dapati bahawa lebih banyak menceritakan berkenaan Nabi Nuh berbanding Nabi Hud. Sedangkan kalau kita lihat dalam mushaf Quran, dah ada surah Nuh. Jadi ini kebijaksanaan Allah SWT dalam Allah ni, bila mana dia meletakkan suatu kalimah, dia mengurangkan satu huruf. Sebagai contoh dalam surah Al-Qad. Dalam surah Al-Qad Allah sebut tanazzalul malaikah, yang mana kalau orang yang belajar bahasa Arab dan mengkaji bahasa Arab, perkataan yang sepatutnya adalah tatanazzalul malaikah. Tapi dalam surah Al-Qad, inna anzalnahu fi lailatul qad, Allah menggugurkan satu huruf. Dan apa signifikan Allah menggugur satu huruf? Dan ini berdasarkan dapatan dan kajian para ulama. Bila mana Allah menggugurkan satu huruf pada kalimah tatanazzalu tu, sebenarnya Allah nak menggambarkan betapa lajunya proses malaikat turun. Sebab kita kalau nak bergerak laju, kita kena buang beban. Contoh kalau kita bawa kereta kan, kereta tu penuh beban. Adakah kita boleh speed dengan speed yang semaksimum mungkin? Mungkin kita boleh, tapi dia akan rasa macam ada sesuatu yang memberatkan, yang menyebabkan macam, kenapa tak boleh pergi jauh? So, untuk pergi lebih jauh perlu buangkan beban. Dan inilah kebijaksanaan Allah SWT dalam meletakkan suatu huruf, menggugurkan satu huruf. Dan ini perkara yang kita perlu belajar. Dan hari ini kita nak fokus, kita berbalik kepada kita punya topik asal. Kita nak fokus kepada babak Nabi Musa AS dengan babak bertemu dengan Fir'aun. Ini babak yang menarik. Babak yang menarik kerana apa? Kerana kata Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Ibnu Kathir, Ibnu Abi Hatim dia sebut ahli sihir Fir'aun ni, dia pagi tu dia keluar dengan satu keyakinan, dengan satu perasaan. Dia rasa macam nanti kita nak jumpa Fir'aun. Contoh esok akan ada satu pertandingan, ada tournament. Dan tim yang satu ni kita boleh kata Barcelona. Dan tim satu lagi kita boleh sebut, kita sebut tim underdog lah, contoh Selangor. Barcelona jumpa Selangor. Adakah Barcelona ada akan risau, tak boleh tidur malam? Tak, Barcelona ada akan rasa macam dia boleh tidur dengan nyenyak, tidur dengan tenangnya. Sebab Selangor je kot kan? Selangor je. Jadi Ibnu Abi Hatim sebut babak ni menarik sebab ahli sihir Fir'aun pada paginya mereka bangun, mereka bangkit, dan mereka keluar dengan perasaan yang membuat-buat merasakan mereka boleh kalahkan. Dan mereka keluar sebagai ahli sihir. Namun menariknya pada sore hari, ataupun sore ni dia merujuk kepada penghujung hari, ataupun kita sebut senja lah kot. Perkataan yang lebih sesuai adalah senja. Dan pada senja hari, sore hari, mereka berstatus syuhada. Pagi mereka status mereka adalah ahli sihir. Dalam satu tempoh yang kita boleh kata pendek juga sebenarnya, dalam tempoh yang sangat pendek, mereka boleh terus bertukar status menjadi syuhada. Dan ini perkara yang kita perlu belajar. Bagaimana ahli sihir Fir'aun ini cukup mereka sekadar melihat satu mukjizat yang akhirnya menyebabkan mereka sujud, fa'ulqiyas saharatu sujadan qalu amanna birabbil alamin, dalam surah Asy-Syu'ara. Dan kalau dalam surah Taha, fa'ulqiyas saharatu sujadan qalu amanna birabbi Harun wa Musa. Minta maafkan saya, dalam surah Asy-Syu'ara, fa'ulqiyas saharatu sujadan fa'ulqiyas saharatu sajidin qalu amanna birabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Yang mana dia lepas lihat satu mukjizat, dia terus beriman. Apa yang menyebabkan melihat mukjizat tersebut terus bertukar menjadi beriman? Jadi menurut para ulama, kalau kita lihat ayat sebelum, kalau dalam kita rujuk dalam Quran, ayat yang menggambarkan ahli sihir Fir'aun ini sujud selepas melihat mukjizat. Suara kurang kuat ke? Suara dah jelas?
Barangkali sebab ni kot saya cabut earphone lah. Sekejap ya. Suara kurang kuat. Suara dah okey ke masih lagi tak kuat? Saya risau sebab earphone. Faktor earphone ke? Rapatkan mic baru kuat. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Fahmi. Okey, baik. Kita akan sambung. Kalau kita lihat ayat sebelum 72 dan ayat sebelum 73 adalah babak ketika mana dalam surah Toha dan Syu'ara dia punya babak lebih kurang sama. Yang mana babaknya adalah kalau dalam surah Toha pertembungan Nabi Musa dengan Firaun. Nabi Musa bertanya kepada ahli sihir Firaun, siapa yang nak baling? Siapa yang nak baling dulu dia punya, siapa yang nak persembahkan dulu masing-masing punya kekuatan. Sebab bagaimana boleh terjadinya pertembungan antara Nabi Musa dengan ahli sihir Firaun adalah ketika mana Nabi Musa ni dia balik ke istana. Dia ada cerita yang panjang berkenaan Nabi Musa. Yang mana kalau kita pelajari berkenaan sirah ataupun perjalanan Nabi Musa alaihissalam, selepas umur 30 tahun Nabi Musa meninggalkan istana Firaun. Kerana apa? Kerana Nabi Musa kita boleh sebut sebagai satu kes, ada buat satu kes. Tapi kita bila dengar kes ni, kita jangan pandang dengan konotasi negatif. Sebab Nabi Musa hanya tersilap. Sebab apa? Nabi Musa dia tak boleh tengok pegawai Firaun ni dia buat satu kezaliman, dia seksa Bani Israel. Jadi dia pergi argue dengan pegawai Firaun tu, dan end up bila dah argue tu, Nabi Musa tertumbuk pegawai tu dan menyebabkan pegawai tersebut mati. Dan disebabkan terbunuh tersebut, Nabi Musa kita boleh kata pada ketika itu disebut sebagai most wanted person, penjenayah besar sebab bunuh pegawai. So bila dah keluar arahan supaya tangkap Nabi Musa, untuk Nabi Musa dihukum, maka Nabi Musa pun lari. Nabi Musa melarikan diri. Ada pendapat ulama menyebutkan Nabi Musa melarikan diri sampai ke Madian. Jadi Madian ini kalau hari ini kalau kita lihat dalam peta geografi, Madian hari ini terletak di Jordan. Kalau saya salah boleh betulkan. Jadi Nabi Musa dia melarikan diri ke Jordan, dan setelah beberapa tahun lepas dah berkahwin membina keluarga dan sebagainya, Nabi Musa pun balik ke istana Firaun, dan dalam perjalanan pulang itulah Nabi Musa mendapatkan wahyu supaya berdakwah, supaya membetulkan akidah Firaun dan menyelamatkan Bani Israel. Dan pertemuan dengan Nabi Musa dengan Firaun tersebut, Nabi Musa memaparkan salah satu mukjizatnya, iaitu tongkat menjadi ular. Jadi bila dah berlaku babak tersebut, Firaun dia rasa macam Nabi Musa ni dia sedang menonjolkan ahli sihir, sedang menonjolkan sihirnya. Dan Firaun pun dia set, mana Aci? Mana Adil? Kamu ada sihir. Jadi aku akan datang ke ahli sihir aku untuk melawan sihir kamu. Dan akhirnya terjadilah babak Nabi Musa AS dengan ahli sihir Firaun. Dan babak tersebut dia bukan sekadar dalam istana. Babak tersebut adalah babak yang kita boleh gambarkan macam dalam stadium. Dalam stadium perlawanan bola sepak. Dan Nabi Musa AS pada ketika itu berseorangan bersama ditemani oleh saudaranya iaitu Harun. Serta disebut qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Maksudnya Nabi Musa bukan berseorangan. Nabi Musa ditemani oleh Harun AS. Dan ketika kita sebut sedang nak lawan, bakal berlaku pertembungan, Nabi Musa bertanya kepada ahli sihir Firaun, siapa yang akan lontarkan, siapa yang akan paparkan, yang akan tonjolkan dia punya kekuatan, adakah aku ataupun kamu? Dan kemudian ahli sihir Firaun kata apa? Ahli sihir Firaun dia sebut, takutlah tu, tak apalah, biar akulah baling dulu. So ahli sihir Firaun semua baling tali masing-masing. Dan saat mereka baling tali masing-masing, maka bertukarlah menjadi ular. Kata para ulama dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahawa ular-ular tali-tali yang dibaling oleh ahli sihir Firaun tadi, sebenarnya ia masih kekal sebagai tali.
Tapi ahli sihir ni dia ada satu skill tau. Ini saya cuba dedahkan kot. Saya harap kalau ada ahli sihir, bukan ahli sihir, ahli silap mata yang sedang menonton, harap mereka tidak terasa hati dan sebagainya. Ahli silap mata ataupun ahli sihir ni, mereka ada satu skill sebenarnya. Skill mereka adalah mengaburi mata. Sifat mata kita ni senang distract. Kita ni mudah hilang fokus. Mata kita ni cepat je melilau. Sebagai contoh kan, kalau dalam kelas biasanya kita akan cepat terganggu. Kalau tengah fokus dalam kelas sebagai contoh. Tiba-tiba nampak ada makcik cleaner ke ataupun pakcik cleaner lalu. Kita akan fokus kepada whiteboard di hadapan ataupun guru sedang mengajar, ataupun kita akan pandang ke kiri atau kanan. Kalau mengikut pengalaman saya akan pandang kepada cleaner yang sedang berjalan. Seolah-olah cleaner tersebut macam artis. Kita pandang dia macam, wah, ni Lofa dah sampai sekolah sebagai contoh je lah kan. Seolah-olah begitu. Jadi ahli sihir Fir'aun ini, mereka pada ketika itu ada satu skill yang mana sebenarnya yang bergerak, yang orang semua nampak sebagai ular, sebenarnya masih tali. Dan kata ulama, tali tersebut sebenarnya telah dicelupkan dengan air, yang mana yang menampakkan dia seolah-olah macam dia macam bergerak-gerak. Sedangkan dia masih statik sebagai tali, dan dia masih lagi kekal sebagai tali. Jadi bila mana Nabi Musa disebut, Nabi Musa takut. Nabi Musa dia takut bila melihat perkara tersebut. Bukan sebab Nabi Musa nampak ular, tapi Nabi Musa takut, Nabi Musa tak mampu nak patahkan sihir tersebut. Kita kan kadang-kadang baca kan, kita dengar kisah Nabi Musa bila berlakunya pertembungan tersebut. Ahli sihir baling tali jadi ular. Nabi Musa takut sebab tengok ular. Bukan. Nabi Musa tidak takut sebab melihat ular. Nabi Musa risau dan takut. Orang-orang yang sedang menonton, kan dekat stadium bola sekarang ni, dekat stadium bola, orang semua tengah tengok. Nabi Musa risau, kalau aku tak berjaya patahkan sihir ni, pastinya orang akan masih menganggap aku ni sebagai ahli sihir. Jadi Nabi Musa risau. Dan Allah memberikan ilham, jangan takut, baling je tongkat. Nabi Musa pun terus membaling tongkat dan menjadi ular yang sangat besar. Ular yang menjelma selepas Nabi Musa membaling tongkat baginda, bukanlah seperti mana ahli sihir yang sebenarnya tali tapi dipukau. Mata masyarakat, mata Fir'aun sendiri terpukau. Tapi ular yang dijelmakan daripada tongkat tersebut memang ular yang betul, ular yang sesungguhnya. Dan ular tersebut terus memakan segala tali-tali yang dibaling oleh ahli sihir. Dan terus lepas ahli sihir tadi melihat peristiwa tersebut, maka terus mereka sebut, fa'ulqiyas saharatu sujjadan qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Aku beriman, aku sujud dan aku beriman kepada Tuhan Harun dan Musa. Dan dalam ayat yang lain dalam surah Asy-Syu'ara, fa'ulqiyas saharatu sajidin tu refer kepada ahli sihir. Lepas tu qalu amanna bi rabbil alamin. Sungguhnya aku beriman kepada Tuhan pencipta alam. Rabbi Musa wa Harun. Ini antara perbezaan metodologi. Kalau kita betul-betul teliti dengan dalam, kita akan dapati bahawa dekat surah Toha disebut terlebih dahulu bi Rabbi Harun. Tapi dalam surah Asy-Syu'ara disebut terlebih dahulu Tuhan Musa. So apa signifikannya? Ini kita kena bincang dalam sesi yang lain. Tapi apa yang saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan, hadirin sekalian, kita fokuskan bahawa bagaimana ahli sihir Fir'aun ni, dia cukup melihat satu mukjizat. Sebab pada ketika itu belum lagi berlaku mukjizat 9 yang lain. Seperti yang kita maklum dalam surah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya tak ingat dalam surah apa, tapi ada disebutkan secara detail tentang Nabi Musa ni ada 9 mukjizat yang lain. Yang mana antara mukjizat tersebut adalah belalang. Bukan maksudnya Nabi Musa keluarkan belalang, tidak. Maksudnya melalang pada ketika itu menyerang kota Mesir. Lepas tu sungai Nil bertukar menjadi darah. Al-Qummala wat-Tafadi awad-dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Ayat tersebut yang menggambarkan berkenaan mukjizat yang Nabi Musa miliki. Tapi ahli sihir Fir'aun dia tak perlu tunggu pun 9 mukjizat yang lain. Dia cukup melihat satu mukjizat dan dia terkesan sampai akhirnya terus sujud. Dan kalau kita lihat ayat seterusnya, pada ayat yang ke-71, ayat sebelumnya,
Ayat sebelum ni adalah berkenaan Firaun ni diugut. Firaun ni diugut ahli sihir Firaun. Dia kata, siapa bagi kau kebenaran untuk sujud? Siapa bagi kau kebenaran untuk beriman, untuk declare kau beriman kepada Tuhan Musa dan Harun? Dan ugutan tersebut tidak menggugah ataupun menyebabkan ahli sihir Firaun tu jadi takut. Saya kan, saya ada pengalaman mengajar mu'alaf. Saya pernah forum bersama mu'alaf dan saya dengar beberapa cerita daripada mu'alaf. Ada yang saya dengar cerita berkenaan dia masuk Islam dan kemudian dibuang daripada keluarga. Ada yang sampai tahap diugut bunuh dan sebagainya. Terkadang saya terfikir bagaimana mereka boleh ada kekuatan sedemikian. Bagaimana mu'alaf ni, mereka betul-betul tekad. Mereka betul tekad dan seolah-olah mereka ni dia terkesan dengan mukjizat. Ini satu persoalan yang kita perlu tanyakan kepada diri kita. Hari ini kita dah banyak baca Al-Quran seperti yang kita baca hari-hari, seperti yang kita cuba fahami maknanya hari-hari. Cuba kita bertanyakan kepada diri kita, berapa banyak ayat Quran yang agak-agaknya diperlukan untuk memberi kesan kepada kita, untuk menambahkan iman kita, untuk menyebabkan kita jadi semakin taat. Allah SWT menyebut dalam surah Al-Anfal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mana orang mukmin ni apabila mereka mengingat nama Allah, dia boleh terkesan. Dan inilah sepatutnya orang mukmin. Kita ni bila kita baca ayat Quran, kita sepatutnya terkesan dengan diri kita dulu. Bertambah iman kita, bertambah taat kita sebelum kita mengajar kepada orang lain. Sebab tu kalau kita perasan dalam kita hari baca Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan aku jalan yang lurus. Dan sebenarnya Allah dah bagi panduan macam mana kita nak dapatkan jalan yang lurus. Bagaimana kita nak dapatkan jalan yang lurus ini adalah kita bila mujizat sampai, bila kita baca Quran, kita perlu lakukan, kita jangan gelojoh nak habiskan bacaan. Kita jangan sampai kita ni nak kena tunggu perkara-perkara besar berlaku. Sebagai contoh, tiba-tiba, yelah kita kan suka perkara-perkara menakjubkan berlaku kan. Kita nampak tulisan ataupun kalimah Allah dekat langit. Kita pun Masya Allah, Tabarakallah, bertambah imanku. Ataupun kita nampak contoh dekat tomato, tiba-tiba tertulis kalimah Allah. Kan? Kita tak perlu tunggu perkara sedemikian. Cukup kita renung dengan dalam ayat-ayat dalam Quran. Kita lakukan apa yang disebut sebagai afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Yang mana kata Ibnu Abbas, siapa yang diberikan siratal mustaqim, kan kita minta supaya diberikan jalan lurus. Dan kata Ibnu Abbas, siapa orang yang diberikan siratal mustaqim? Orang yang diberikan siratal mustaqim adalah orang yang beriman. Dan orang yang beriman di sini dia refer kepada apa? Dia refer kepada orang yang dia ada telinga, dia fungsikan telinga dia dengan baik. Dia ada mata, dia fungsikan mata dia dengan baik. Dan hati kita ni bukan sekadar, hati kita ni bukan fungsi dia macam kita belajar dalam biologi. Hati kita ni dia ada dua juga fungsi yang lain, iaitu fungsi melihat dengan mata hati dan fungsi mendengar dengan telinga hati. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah. Allah sebut وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Kan dalam ayat tersebut Allah fokus kepada 3 panca indera. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Hati tak berfikir. Hati ni tak berusaha untuk faham. Kita nak faham, kita kena lihat dan kita kena dengar. Dan yang kedua Allah sebut berkenaan kita kena dengar. Walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha. Maksudnya penting. Tiga panca indera penting. Penting supaya Quran yang kita baca ni memberi kesan.
Kalau kita tak memanfaatkan 3 panca indera ni, dia akan jadilah afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Dia seolah-olah kita kunci hati kita daripada menerima kebenaran. Kita kunci hati kita daripada untuk memahami ayat-ayat Quran. Jadi ini perkara yang kita perlu elakkan. Dan Allah juga ada sebut bahawa Quran ini memang turunnya untuk kita tadabbur. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru. Untuk kita tadabbur ayat-ayatnya, waliyatadhakkaru ulul albab. Yang mana kesan bila kita tadabbur, akhirnya kita akan melakukan apa yang disebut sebagai tazkiyatun nafs. Kita akan ambil peringatan tersebut untuk membersihkan jiwa kita. Ini penting. Dan ini perkara yang kita boleh belajar daripada ahli sihir. Sebab Allah ada memberikan beberapa perumpamaan dalam Quran berkenaan kalaulah kita melakukan tadabbur. Antara role model orang yang betul-betul tadabbur. Sebagai contoh ahli sihir Fir'aun tadilah. Kalau Allah kata tak boleh nampak daripada kisah ahli sihir Fir'aun ni, tak mengapalah. Aku bagi contoh benda lain. Allah sebut, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Allah bagi perumpamaan yang lain. Kalau kita macam tak boleh nak tengok lagi kisah ahli sihir Fir'aun, kita rasa macam, alah tu ahli sihir Fir'aun, cerita lain lah. Okey, tak apa. Kalau tak nampak, masih tak boleh nak terima contoh tu, Allah memberikan perumpamaan yang lain. Allah memberikan analogi yang lain. Apakah analogi yang lain? Allah memberikan perumpamaan gunung. Dan dalam ayat ini Allah sebut watilkal amthal nadribuha. Yang mana kalau kita belajar bahasa Arab ni, doroba ni kan maksudnya pukul. Doroba ni kalau kita belajar maksudnya pukul. Seolah Allah menyebut bahawa analogi ni dia sifat dia untuk pukul kau bagi sedar. Macam tu lah. Kalau tak boleh sedar lagi, nah aku bagi analogi ni supaya kau rasa terpukul. Bila baca gunung ni bukan macam kita boleh berfikir ke apa dan sebagainya kan. Tapi dia pun boleh terkesan dengan Al-Quran. Kenapa kita yang diberikan akal, diberikan kuasa untuk melakukan pilihan, sama ada nak memilih taat atau sebaliknya, kenapa kita masih lagi tidak boleh terkesan dengan Al-Quran? Jadi inilah antara perkara yang kita boleh belajar daripada kisah ahli sihir Fir'aun. Moga-moga kisah ibrah daripada kisah ini memberikan satu pedoman kepada kita untuk terus berusaha mendalami Quran, berusaha untuk menjadikan Quran sebagai kitab pedoman, kitab panduan kita. Kita ni hidup ni, matlamat kita, betul, kita memang matlamat kita nak masuk syurga. Tapi matlamat yang lebih besar adalah kita nak bertemu dengan Tuhan. Liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Kan, matlamat kita nak bertemu dengan Tuhan. Apa panduan yang terbaik untuk kita kembali bertemu dengan Tuhan? Pastilah Al-Quran. Allah ni, dia tak tinggalkan kita hidup kat dunia ni supaya kita kapai-kapai. Allah tinggalkan kita dekat dunia ni supaya kita, Allah tinggal kita kat dunia ni supaya kita hidup dengan mencapai 3 maksud. 3 maksud tersebut adalah apa? Yang pertama adalah supaya kita menjadi khalifah. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Khalifah ni bukan semata-mata jadi ketua, bukan semata-mata menjadi pemimpin. Tapi khalifah ni adalah orang yang tahu bagaimana nak memanfaatkan ataupun memaksimumkan potensi orang di sekelilingnya. Itu yang pertama. Dan kedua, dia tahu bagaimana nak membangunkan bakat alam. Sebagai contoh, macam mana nak bangunkan bakat alam ni supaya orang lain boleh turut dapat manfaat. Itu khalifah, maksud lain bagi khalifah. Dan yang kedua, tujuan kita hidup kat dunia ni supaya kita jadi abid. Supaya kita tahu kita hidup ni tujuan kita nak mengabdikan Allah SWT. Dan yang ketiga, supaya kita menjadi da'i. Da'i ni bukan maksudnya kita join rancangan TV3 jadi da'i tu. Tak terhenti di situ. Maksudnya walau apa pun kita punya capability, kita mungkin sekadar pelajar ke, mungkin kita sekadar seorang suri rumah sebagai seorang anak dan sebagainya, kita lakukan apa yang kita mampu untuk mengajak orang melakukan amal soleh, bukan sekadar melakukan amal kebaikan. Yang mana amal soleh ini menurut para ulama, dia bukan sekadar amal yang baik, tapi amal tu dia membaikkan juga orang di sekeliling kita. Jadi ini antara perkara yang kita boleh belajar, dan moga-moga kita mendapat satu manfaat yang besar dalam kita nak menelusuri kehidupan di dunia ini, insya-Allah. Jadi sekian saja perkongsian pada hari ini. Semoga kita terus berusaha untuk mendalami Al-Quran, untuk kita berkongsikan
mukjizat Al-Quran, untuk kita merasai sendiri. Ini paling penting, untuk kita merasai sendiri keindahan Al-Quran, keindahan baik-baik kalimah yang Allah susun dalam Al-Quran, supaya kita, pertamanya kita menjadi baik, dan yang kedua supaya kita juga mampu membaikkan orang lain. Sekadar itu sahaja perkongsian pada tengah hari ini, insya-Allah. Semoga kita mendapat manfaat yang besar bersama-sama, terutama diri saya sendiri. Mungkin ada apa-apa soalan yang mungkin nak diajukan. Terima kasih Ustazah Sharifah. Amin, insya-Allah. Moga lebih ramai lagi keluaran Samtash yang akan bermanfaat untuk masyarakat. Amin, insya-Allah. Mungkin ada sebarang soalan yang nak diajukan. Saya minta maaf kalau tadi suara tidak berapa jelas, ada kekurangan-kekurangan yang tersendiri daripada pihak saya. Mungkin ada apa-apa soalan. Kalau tak ada soalan, saya berhasrat untuk tamatkan live pada tengah hari ini, insya-Allah. Moga kita boleh belajarlah daripada ahli sihir Firaun ni, bagaimana dia boleh memilih untuk berprinsip dengan prinsip yang sedemikian. Mencabar sebenarnya. Kita kalau agak-agak diuji kan, kita kan barangkali kita dah keluar, kita dah lahir dalam keadaan beriman. Kita mungkin tak pernah lagi berhadapan dengan ujian-ujian besar. Tapi Allah sebut, ahasiban nas ayutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah sebut kita akan diuji juga. Kita suka ke tak suka, kita akan diuji. Allah akan uji kita punya tahap keimanan. Adakah Allah akan biarkan kita dengan mudah-mudah cakap, oh aku dah beriman, settle? Tak. Allah akan uji kita. Allah akan uji kita dengan keadaan kita. Allah akan uji kita dengan perkataan-perkataan yang kita ucapkan. Jadi kita perlu sentiasa bersedia, kita perlu sentiasa berhati-hati. Pilihlah circle yang baik. Sebab circle yang baik ini dia akan bagi manfaat kepada kita bukan sahaja di dunia, dia akan bagi manfaat juga di akhirat. Yang Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 119, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu dan bersamalah dengan orang-orang yang soleh. Sebab orang soleh ni, dalam satu hadis disebutkan, orang soleh ni dia mampu bagi manfaat, hingga manfaat yang mereka boleh bagi adalah mereka boleh keluarkan sahabat ataupun circle mereka yang masuk dalam neraka. Jadi antara manfaat yang besar yang kita perlu fikirkan. Moga-moga perkara yang kita buat dalam dunia ni bukan sekadar manfaat di dunia, bahkan juga manfaat di akhirat kelak. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan, saya rasa setakat itu sahaja. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala kurang datang daripada kelemahan diri saya sendiri, yang baik itu datang daripada Allah SWT. Hakikatnya kedua-duanya itu datang daripada Allah SWT. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.